Hari ini berkenaan dengan perlindungan data peribadi ini juga agak penting di mana ialah kita seringkali mendengar berkenaan breach data breach di melibatkan perbankan. Ya di mana Bank Islam hari ini melaksanakan 5 langkah atasi penipuan di mana Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Islam mengumumkan pelaksanaan 5 langkah utama untuk memerangi penipuan kewangan menerusi pelbagai platform transaksi perbankan dalam talian dan mudah alih menerusi 3 peningkatan keselamatan baharu yang diperkenalkan pada hari ini di mana pelaksanaan langkah keselamatan itu dibuat lebih awal pada tarikh akhir 30 Jun 2023 yang telah pun ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia agar semua institusi kewangan mengambil tindakan untuk menangani peningkatan insiden penipuan dan di mana beliau Bank Islam memaklumkan pelanggan kini boleh melindungi sendiri dana yang dimiliki daripada penipuan dalam talian dan mengaktifkan sementara akses ke akaun perbankan internet Bank Islam, aplikasi perbankan Go Bank by Bank Islam dan Go Biz by Bank Islam melalui ciri baru Kill Switch di mana ia merupakan elemen keselamatan baru yang menyekat dengan segera semua transaksi luar keluar daripada keluar kad debit dikira sebagai kad debit Islam pelanggan. Ciri-ciri Kill Switch mungkin nanti kita nak tahu juga berkenaan dengan ciri-ciri Kill Switch tapi sebenarnya bukan Bank Islam saja. Saya sebagai kita pun ada menerima mesej-mesej ataupun SMS daripada pihak-pihak terutama sekali bank-bank ini yang menyatakan bahawa mereka tidak akan menggunakan SMS lagi untuk menghantar sebarang orang kata verifikasi tapi melalui aplikasi mereka sendiri. Baik, kebetulan itu juga SKMM ataupun MCMC berjaya menyekat sejumlah 581 juta khidmat pesanan ringkas SMS yang meragukan sejak 2021 hinggalah 31 Mei tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tioni Ching berkata dalam tempoh yang sama sebanyak 237,999 talian mudah alih dan juga tetap yang menghantar SMS meragukan juga telah ditamatkan perkhidmatan. Secara teknikalnya terdapat banyak perkara yang perlu diteliti sebelum membuat sekatan seperti memastikan pautan pelokasi sumber seragam ataupun URL dalam perkhidmatan SMS yang diterima oleh pengguna hanyalah sebagai pengantaraan kepada sesebuah portal ataupun aplikasi. Ini satu berita yang kita perlu raikan juga. Betul. Kan sebab ialah kita sebenarnya banyak menjadi mangsa kepada penipuan melalui SMS ini. Khususnya warga-warga emas yang berada orang kata di suburban, kawasan-kawasan suburban atau pedalaman, mereka ini sering kali dijadikan sebagai mangsa penipuan SMS, penipuan bukan sekadar SMS. Sekarang ini mereka juga boleh ada FB, IG dan sebagainya, bukan social tertipu media. Jana, tapi rugi sampai beratus-ratus ribu. Wang orang kata wang persaraan mereka habis hangus begitu sahaja. Dan hari ini kita akan membincangkan topik pelindungan data peribadi SMS diperketat. Bersama kami di talian ketika ini ialah Encik Fong Chung Fook iaitu pengerusi eksekutif LGMS Berhad, firma pakar keselamatan cyber. Terima kasih Encik Fong kerana bersama kami di Malaysia petang ini, Encik Fong. Terima kasih. Selamat tengah hari, Taufik, Ana. Baik, Encik Fong, agaknya apa antara kaedah ataupun perkara yang penting yang perlu diutamakan untuk kita rakyat Malaysia melindungi data peribadi kita sendiri, Encik Fong? Pada pandangan saya sebagai individual, kita memang memainkan peranan yang amat penting lah untuk melindungi data peribadi kita. Saya bagi contoh, bila kita pergi website, kita pergi isi borang, so kita kena berhati-hatilah kalau kita pergi website yang untuk for example, beli belah e-commerce website. So kalau website tu dia minta information yang tidak related dengan kita jangan isikanlah. Itu satu cara dia. Kemudian ada cara yang fizikal juga. Kadang-kadang kita pergi visit kawan, kita pergi kondominium ke apa ke, security guard akan minta kita isikan details peribadi kita. So kita kena berhati-hati. Adakah perlunya kita bagi semua detail yang ada seperti IC nombor, alamat rumah ke kadang-kadang yang peribadi pada kita untuk tuliskan ke atas itu registration form lah. So kita kena berjaga-jaga bila di mana akan kita berikan information peribadi kita. Yang ini apalah kita yang boleh buat lah. Tapi bila kita merujukkan kepada perkara data leak, kadang-kadang kita pun tak boleh buat apa-apa kerana mereka yang menjaga data kita adalah mereka yang bersalah, yang menyalahgunakan data kita, yang akhirnya kita yang jadi mangsa. So
itulah saya kata pada zaman ini semua lapisan masyarakat Malaysia kita memang pun susah untuk mendefend daripada ancaman scammers. Kerana scammers sekarang pada zaman ini sudah ada banyak maklumat peribadi rakyat Malaysia sudah. Maksud Encik Fong, nombor kad pengenalan kita ialah sepenting kata laluan ataupun password, begitu? Kadang-kadang macam tu lah. Kalau you tengok situation lah, seperti contoh, kalau you pergi lawat kawan, so security guard minta you isikan nama kita, kemudian IC nombor, so kita kena kemudian phone nombor. So tiga maklumat ini memang penting. So kita kena fikir memang perlukah kita isi ke semua maklumat yang dia minta, ataupun kita bagi nama ataupun phone number saja. Jangan bagi nombor IC lah. Cik Fong, kita tahu keadaan semasa orang kata ledakan teknologi kini yang ada sekarang ni ke arah ChatGPT dan sebagainya, ada penggunaan malware tertentu untuk orang kata untuk menakutkan orang yang menggunakan ChatGPT dan sebagainya. Mungkin ada ramai pengguna yang bertanya-tanya berkenaan dengan perkembangan teknologi kini. Bagaimana dengan sistem kita? Adakah sistem kita sekarang terbaik dan setaraf dengan negara lain? Secara keseluruhan pada pandangan saya, kita masih tak cukup cepatlah kalau banding dengan negara jiran seperti negara Singapura. Kerajaan Singapura ada banyak rangka undang-undang, banyak policies untuk menetapkan keperluan cyber security, how data is being managed. Tapi berbanding dengan negara Singapura, saya rasa kita masih lambat sikit lah. Kita kena chase up kerana pada security kita memang sangat cepat. So apa yang kita buat hari ini mungkin akan expired hari esok. So kita kena cepat analyze apa yang kita sedia ada, kemudian ikut apa yang industri yang pakai. So kita kena update dengan agresif lah. Encik Fong ada menyebut negara Singapura, mengambil contoh negara Singapura. Apa yang kita masih lagi kurang? Adakah dari sudut teknologi itu sendiri untuk mengekang orang kata scammer-scammer ini, ataupun dari segi undang-undang masih lagi lemah lagi? Pandangan Encik Fong. Ya, saya guna contoh yang paling simple. Di Singapura ada satu register kita panggil dia no call list. So sebagai no call list, maksudnya kalau kita rakyat negara, kita boleh register nombor kita kepada no call list. Selepas kita register nombor kita kepada no call list, kita tidak akan terima apa-apa call daripada peniaga-peniaga yang buat spamming. So itulah di negara Singapura juga dia ada rangka undang-undang untuk mengendali spam calls. Kalau you terima telefon daripada peniaga-peniaga yang call you, walaupun you sudah register di no call list, you boleh ambil tindakan undang-undang kepada peniaga tu. So ini akan menurunkan nombor of spam calls kita akan terima lah. So bila kita turunkan nombor spam calls, kita pun boleh lower down the chances scammers boleh call kita lah. Kalau kita terima apa-apa call dari nombor yang asing, jadi kita akan berhati-hati. Cik Fong, kita semua sudah maklum berkenaan dengan kewujudan Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Namun penambahbaikan dari sudut penambahbaikan dalam sistem simpanan data peribadi rakyat kita ni harus tak dilaksanakan untuk mengatasi isu ini? Apakah ia perlu dilakukan penambahbaikan? Ya, memang kita sudah ada satu akta untuk melindungi data peribadi kita. Tapi saya rasa selama ini kita tak cukup kelaksanaan undang-undang ni. So sebagai contoh, kita pernah mengalami berbagai banyak kes-kes data leak sepanjang tahun ni lah. So kita pun tak nampak ada apa-apa pelaksanaan undang-undang ni terhadap syarikat-syarikat yang menyebabkan data leak. So saya harapkan kerajaan akan update apa yang di dalam akta kita. Kemudian enforcement pun kita harus meningkatkan lah. Kalau kita cuma ada undang-undang, tak ada enforcement pun tak cukup. Kita kena ada enforcement. Pegawai-pegawai kita kena dilatih, kemudian di brief dengan apa yang perlu dia execute supaya kita boleh memang fully utilize apa undang-undang yang kita sedia ada. So akta kita memang okey, tapi yang pelaksanaan yang kurang lah saya rasa.
Okey, semalam kita dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak PDRM sendiri di mana mengingatkan orang ramai rakyat Malaysia untuk tidak membuka ataupun melayan mana-mana mesej ataupun hantaran yang meragukan. Taktik terbaru yang dikesan menghantar orang kata jemputan majlis perkahwinan yang disebar melalui aplikasi WhatsApp di mana orang ramai mengajak orang ramai untuk tekan ataupun klik pada link yang disediakan bagi mendapatkan kad jemputan kahwin. Namun itu satu helah dan cara skamer untuk mencuri maklumat daripada orang ramai dan seterusnya membuat pemindahan wang secara dalam talian. Encik Fong, semakin hari semakin sophisticated orang kata cara orang kata skamer-skamer ini menipu rakyat Malaysia ini. RSVP pun boleh Ya. Apa yang boleh Encik Fong katakan? Kita ada macam-macam cerita yang skamer guna untuk trick mangsa lah. So tak kira apa-apa cerita dia orang pakai, kita harus ingatkan satu prinsipal yang sangat simple sekali. Kalau ada sesiapa yang tak kenal, hantar link pada kita, yang langkah pertama kita jangan klik. Kalau kita terima link daripada sesiapa strangers, nombor yang kita tidak kenal, jangan klik itu link. Okey, yang langkah kedua, kalau kita tersilap sudah klik itu link, tapi bila itu link suruh kita muat turun aplikasi ataupun itu link suruh kita isikan borang apa-apa jenis, kita cuma berhenti sana. Jangan muat turun apa-apa aplikasi, jangan isikan apa-apa jenis maklumat kepada borang-borang yang tertentu lah. So, kalau kita boleh ingatkan ini dua langkah, kita should be okay lah. Tak kira apa-apa cerita scammer yang pakai guna majlis kahwin ke apa ke. Asalkan kita jangan muat turun, jangan pasang, jangan isikan borang yang kita tak sure, kita pun okey. Kita tak akan kena hack kalau kita klik itu link. Ini satu myth yang orang ramai, semua lapisan masyarakat pun kadang-kadang dia confused. Dia klik itu link. Kalau you klik link, tapi you tak muat turun, tak isi apa-apa borang, you pun okey, kita pun okey, kira okey. Cik Fong, kalau kita tahu di Telegram ada satu security di mana agak sukar untuk orang akses sebab dia ada security yang sangat ketat. Tak boleh, kadang-kadang ada yang orang kata rahsia yang tak boleh nak ambil gambar, print screen sekalipun. Malah ada juga yang orang kata tak boleh boleh padam dalam waktu yang terus padam, hilang mesej-mesej yang ada tu. Jadi bagaimana mereka ada bot mereka sendiri, bagaimana hacker memainkan peranan untuk memastikan mereka dapat mengenal pasti sistem-sistem yang ada dalam ni merupakan scammer-scammer yang tidak boleh untuk kita kata nak tangkap tu susah sangat. So bagaimana hackers punya peranan ni? Memang susah. Telegram itulah sebab saya nampak dari berita kerajaan kita ambil langkah untuk berkomunikasi dengan pihak Telegram. Saya rasa inilah satu tindakan yang memang bagus kerana kita daripada kerajaan kita, daripada pihak kita memang tak boleh buat apa-apa. Yang kita sekarang ni, kita bergantung sangat berat kepada social media platform seperti Telegram, WhatsApp. So kita haruslah bekerja rapat dengan platform owner macam ni sebagai untuk memupuskan itu crime cases lah. So dari segi kerajaan, dari segi enforcement, kalau platform tak bekerja sama dengan kita pun susah nak ambil tindakan. So saya rasa memang puas hati tengok kerajaan kita memang ambil tindakan yang agresif, yang proaktif, berbincang dengan Telegram. So inilah adalah satu permulaan yang baguslah saya rasa. Baik. Mungkin ada nasihat yang boleh disampaikan kepada masyarakat supaya mereka tidak menjadi mangsa penipuan kepada scammers di Encik Fong. Ya. So mesej saya sangat simple. Okey, pada zaman ni data peribadi Malaysia, kebanyakan Malaysia sudah boleh dapat di dalam dark web. Kita boleh cari sesiapa punya IC nombor, telefon nombor dengan nama penuh dengan senangnya. Itulah sebab hari ini kita nampak banyak scam cases. So apa yang kita perlu ingat, kalau kita terima telefon call daripada bank ke, mahkamah ke, polis ke, ataupun sesiapa yang kita tak pasti, yang paling selamat, tindakan yang paling betul kita perlu buat ialah hang up. Okay. Kemudian kalau kita memang risau, kalau kita memang suspect lah itu memang daripada bank kita apa ke, kita boleh panggil balik. So sesiapa yang panggil, katakan dia orang pihak polis, mahkamah, kita boleh hang up lah. Kerana memang pihak polis, mahkamah takkan call lah.
Baik. Perkongsian yang cukup menarik. Terima kasih kami ucapkan kepada Encik Fong Chung Fook, iaitu pengerusi eksekutif LGMS Berhad, firma pakar keselamatan cyber yang membicarakan mengenai pelindungan data peribadi SMS diperketat ini.